Saya rasa saya ada suruh kamu buat tu, kamu tak ada pergi buat. Kalau kamu sudah buat, kita bincang jawapan saja terus kita pergi kepada 5.2. Tapi kamu tak beri kejasan. Benda ini ada dalam buku teks. Buku teks. Dalam ni, sistem pentadbiran Sarawak, sistem pentadbiran Sabah. Buka surat 112-113. Ya, Wanisa, kamu buat dulu. Okay, cari jawapan untuk semua 1 hingga 10 dulu. Wanisa tak payah bagi tahu jawapan. Nanti tunggu semua buat. Saya bagi sampai 8.35. Kalau sudah sebelah ini, 10 ini sudah siap, sambung sebelah sini. Sambung sebelah sini.
Intan, ini ada dalam buku teks. Muka surat 112113. Kemudian yang kelima, kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak adalah berasas kepada sistem penguasaan tanah. Sistem penguasaan tanah. Okey, ini untuk jawapan di sebelah Sarawak. Okey. Kemudian di sebelah Sabah, sini Sabah, nombor 6. Kawasan pantai barat dikuasai oleh Kesultanan Brunei, manakala kawasan pantai timur dikuasai oleh Kesultanan Sulu. Yang ketujuh, kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan sistem penguasaan tanah. Sistem penguasaan tanah. Okey, nombor 8. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang memiliki wilayah tersebut. Okey, yang ke-9, pemerintahan diwakilkan oleh Dahtu. Okey, Dahtu. Yang ke-10, kuasa golongan Dahtu bergantung kepada milikkan bilangan hamba dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada Sultan Sulu. Okey, jawapan ni panjang sikit. Okey, milikkan bilangan hamba dan kemampuan menghantar ufti secara tetap kepada Sultan Sulu. Okey. Boleh? Dah? Sudah. Okey. Saya pergi sebelah sini ya. Okey, ini atlet-atlet di Sarawak. Okey. Peran Lepo ialah untuk kaum Kenya. Okey, peran Lepo untuk Kenya. Kelunan Marin ialah untuk Kayan. Tuai rumah untuk Iban. Tua kapung untuk Bidayu. Menteri untuk Melanau. Okey, 5 jenis kaum. Okey. Nombor 2, apakah yang menjadi asas dalam pelantikan pemimpin tersebut? Ya, bagaimana melantik pemimpin? So yang A ialah faktor keturunan. Faktor keturunan. Okay, B ialah kebolehan peribadi. Kebolehan peribadi. Okey, boleh? Okey, saya pergi 3A. Apakah peranan majlis kampung di Sabah? Okey, majlis kampung yang pertama ialah membantu orang tua dalam menguruskan adat. Menguruskan adat. Yang kedua ialah
membantu orang tua dalam kehidupan seharian. Kehidupan seharian. Dia telah pecahkan dua. Okey. Okey, peranan orang tua. Pemimpin utama yang berperanan menyelesaikan pertikaian. Berperanan menyelesaikan pertikaian. Tukang-tukang adat memastikan setiap upacara adat dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Bagi mengelakkan bencana. Okey, nombor 4, atlet yang ada di Sabah, Gadasan Dusun, Murut dan Pajau. Gadasan Dusun, Murut dan Pajau. Okey. Kemudian sistem Kedah Tuan di Sarawak, sistem Kedah Tuan. Okey, sistem Kedah Tuan adalah sistem pemerintahan tradisi masyarakat. Jawapannya ialah Melayu. Masyarakat Melayu. Sistem tersebut berpusat di sekitar Sungai Sarawak. Sungai Sarawak. Kerajaan Sawaku ditadbir oleh Datuk Merpati Jepang. Datuk Merpati Jepang. Jadi, golongan pembesar mewakili pentadbiran Kesultanan Brunei. Golongan pembesar mewakili pentadbiran Kesultanan Brunei. Okey, dan untuk latihan yang lepas. Okey, ada masalah di sini? Tiada. Ada yang lain? Okey ah. Kamu tak ada respon apa-apa, saya akan beralih. Okey, so yang ini kita belajar tentang 5.1 latar belakang Sabah Sarawak. Okey, so hari ini kita akan pergi dan 5.2. Okey, kita akan pergi kepada 5.2. Kita lihat di Sarawak. Okey, bagaimana keluarga dinastik Brooke ini dia boleh menguasai Sarawak. Okey, jadi kawasan Sungai Sarawak ini adalah kawasan ekonomi utama. Okey, memang kawasan sekitar Sungai Sarawak tu penting. Sultan Brunei, okay, oleh kerana sungai di sekitar Sarawak itu merupakan kawasan ekonomi yang penting, jadi mula pada awalnya Sultan Brunei memang mereka tak nak masuk campur. Mereka tak nak masuk campur dalam segala sistem pentadbiran di Sarawak. Dia telah memberi wakil-wakil kepada pembesar untuk handle setiap tempat di Sarawak. Tapi oleh kerana Sarawak ini semakin maju, okay, lepas tu dari segi ekonomi pun semakin banyak kaya. Jadi Sultan Brunei dia nak dapatkan kawasan tersebut. Jadi Sultan Brunei dia telah menghantar Pangeran Indra Mahkota ya, sebagai wakil pembesar Brunei untuk menguasai ekonomi kawasan tersebut. Okey, so inilah masalah dia. Okey, pada tahun 1820-an, masyarakat Melayu tertumbuh di lidah tanah yang terletak di sekitar Sungai Sarawak. Tempat itu berfungsi sebagai pusat perdagangan dan juga pentadbiran. Kedudukannya sangat strategik kerana dapat mengawal kegiatan perdagangan sungai dan juga kawasan pedalaman. Okay, so ini mula-mula. Okay, kita lihat pada tahun 1830 hingga 1840-an sistem pemerintahan di Sarawak. Okay, Sultan Omar Ali Saifuddin ini adalah Sultan Brunei. Pangeran Raja Muda Hashim ini adalah orang yang dihantar oleh Sultan Brunei pergi ke Sarawak. Datuk Patinggi Ali, okay, ini adalah penentang.
Okey, penentang pentadbiran Brunei. Okey, so kita lihat kepada Sultan ni dulu. Sultan Omar Ali Saifuddin II. Okey, mentadbir wilayah Sarawak pada tahun 1827. Berhasrat untuk mengawal kegiatan perdagangan di Sarawak. Okay, Pangeran Indra Mahkota mendirikan pusat pentadbiran di Kuching. So orang yang dihantar ini dia telah membuat pusat pentadbiran di Kuching. Okay. Menimbulkan perbalahan dengan pembesar tempatan kerana mengenakan cukai yang tinggi dan kerahan tenaga. Okay. Jadi apabila orang ini dihantar pergi sana, dia mengenakan cukai yang tinggi, lepas tu dia menggunakan tenaga orang-orang tempatan untuk buat ini, buat itu, macam tu. Okey, jadi orang marah dengan dia. Okey, ditentang oleh Datuk Patinggi Ali, orang ni, yang ingin membebaskan Sarawak daripada penguasaan Pangeran Indra Mahkota. Okey, lepas tu Pangeran ini Raja Muda Hashim, okay, merupakan bapa saudara kepada Sultan Brunei, dihantar oleh Sultan Brunei untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Nanti. Tadi dia hantar Indra Mahkota, okay, tapi menimbulkan perbalahan di sana. Jadi dia dihantar oleh orang yang kedua untuk menyelesaikan masalah penentangan di Sarawak. Orang yang kedua dihantar. Okay, orang ini dia telah memujuk Datuk Patinggi Ali dan juga pembesar Melayu untuk menamatkan penentangan, tapi gagal. Ya, jadi orang ini dia mintalah bantuan James Brooke untuk menghapuskan penentangan tersebut. Okay. Datuk Patinggi Ali adalah pembesar tempatan di Sarawak, menentang pentadbiran Brunei pada tahun 1836, membantah tindakan wakil Sultan Brunei yang menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan, bersetuju untuk berunding dengan James Brooke dan menamatkan penentangan terhadap Kesultanan Brunei. Okey, so ini mula-mula apa yang berlaku dalam lingkungan 10 tahun macam tu, 10-11 tahun, apa yang telah berlaku. Jadi orang penting di sini ialah Sultan Brunei. Yang kedua Indra Mahkota, yang ketiga Raja Muda Hashim, yang keempat Datuk Patinggi Ali. Okey, so 4 orang di sini ya. Okey, ada masalah? Okey, saya pergi kepada sebelah ni. Tak ada. Bagaimana James Brooke ini dapat mendapatkan kuasa pemerintahan? Okey, James Brooke ini dia adalah seorang businessman sebenarnya. Okey, dia businessman. Memang dia nak cari tempat tapak perdagangan di Singapura dan juga di Sarawak. Dua tempat ini dia sedang memilih nak pergi mana. Tapi Singapura telah diambil oleh British. Ya, dia sudah lambat. Okey. Okay. Nombor 1, mencari peluang mendapatkan Sarawak. Mengembara di antara Sarawak dan Singapura dengan kapalnya. Kapalnya nama ialah Royalist. Okay. Mendapat sokongan dan bantuan ketenteraan daripada British. Walaupun dia adalah seorang pedagang, tapi dia punya belakang ada orang membantu, ya, bantuan ketenteraan dan sokongan daripada pihak British. Okay. Jadi James Brooke telah menerima tawaran Pangeran Muda Hashim. Dia telah terima, ya, tawaran. Sebab orang ni dia minta tolong. So dia okey, dia accept, dia terima untuk bantu menyelesaikan masalah di Sarawak. Okay. Mengenakan syarat iaitu Pangeran Raja Muda Hashim hendaklah menyerahkan Sarawak kepadanya. Dia punya syarat. Kalau dia tolong settlekan masalah, dia akan menyerahkan Sarawak kepada dia. Okey, 4 strategi. Okey, James Brooke telah menggunakan 4 cara untuk meluaskan kuasanya di Sarawak. Okey, yang pertama ialah rundingan. Okey, berunding. Okey, mula-mula James Brooke berunding dengan Pangeran Raja Muda Hashim apabila diminta untuk menyelesaikan pertelingkahan di Sarawak. Okey, dalam rundingan tersebut, Pangeran Raja Muda Hashim ini menawarkan Sarawak kepada James Brooke sebanyak 2 kali. Okey. So dalam rundingan, mula-mula mereka berunding. Ya. Jadi dalam rundingan itu, Hashim itu dia menawarkan Sarawak kepada James Brooke. Okey. Lepas tu ukutan.
Strategi ukutan dilakukan sebanyak 2 kali. Okey, 2 kali. Kenapa James Brooke nak mengukut? Okey, sebab dia sudah tolong dia sudah settlekan masalah di Sarawak, tapi Pangeran Muda Hashim ini dia tak bagi Sarawak kepada dia. Ya, dia tidak bagi. Jadi James Brooke pun marahlah. Okey, ukutan pertama dilakukan terhadap Pangeran Raja Muda Hashim yang cuba bertolak talik dan tidak setuju menyerahkan Sarawak kepadanya. James Brooke mengukut untuk menyerang kedudukan Pangeran Raja Muda Hashim di Kuching. Ya, jadi oleh kerana dia sudah janji tapi dia tak bagi, so James Brooke dia bawa dia punya tentera semua, tentera itu daripada British lah. Dia bawa tentera semua, dia nak bom Kuching. Okey, jadi ini menyebabkan Pangeran Raja Muda Hashim dia takutlah, dia pun menyerahkan pemerintahan Sarawak kepada James Brooke. Ukutan kedua dilakukan secara tidak langsung kepada pemerintah Brunei. Okey, kali kedua dia ukut Sultan. Okey, lepas tu apabila James Brooke pergi ke Brunei diiringi angkatan tentera laut British. Okey, sama jugalah. Okey, sebab dia nak dapatkan pengiktirafan daripada Sultan Brunei. Betul ke tak betul nak bagi sama dia. Jadi dia sekali lagi dia pergi Brunei dengan angkatan tentera. Okey, jadi kedatangan James Brooke adalah untuk mengesahkan penyerahan Sarawak kepadanya. Tindakan James Brooke menyebabkan Sultan Omar ini setuju mengesahkan penyerahan Sarawak tersebut. Okey, jadi dia buat 2 kali ukutan. 1 kali ukut yang ini, 1 kali ukut Sultan. Okey, lepas tu mereka buatlah perjanjian. Okey, perjanjian ada 2. Perjanjian 1841 antara James Brooke dengan Pangeran Raja Muda Hashim. So syaratnya yang pertama, James Brooke memerintah Sarawak dan menguasai hasilnya. Yang kedua, James Brooke harus menghormati dan memelihara undang-undang dan adat Melayu. Okey, ini dalam perjanjian dengan Hashim. Perjanjian yang kedua ialah dengan Sultan Brunei. Okey, so dalam perjanjian ini lebih banyak sikit. Sultan Brunei dia menyerahkan Sarawak dari kawasan Tanjung Datu ke Sungai Samarahan. Area kawasan sini sampai sini dia bagi kepada James Brooke. Semua hasil akan diserah kepada James Brooke. James Brooke kena memberi ufti tahunan $2,500 Spanyol kepada Sultan Brunei. Tak boleh campur tangan dengan hal adat dan agama penduduk tempatan. Tak boleh pindah milik tanpa kebenaran Sultan Brunei, dan Sultan Brunei mengiktiraf James Brooke sebagai Raja Putih Sarawak. Okey, so daripada perjanjian ini dia telah dapat Sarawak. Okey, yang keempat, cara yang keempat ialah ketenteraan. Okey, menggunakan kekuatan ketenteraan untuk meluaskan kuasa di Sarawak. Okay, sebab dia dapat bantuan daripada British. So dia ada kekuatan tentera. Okay, bantuan ketenteraan daripada tentera laut British melalui kapal. Nama kapal ini kena ingat, kapal HMS Ditto. Memerangi ancaman Lanun yang mengganggu perdagangan dan ketenteraman Sarawak. Okay, so ini adalah 4 strategi dia. Okay, dia menggunakan rentingan, ukutan 2 kali, rentingan 2 kali. Lepas tu perjanjian, 2 perjanjian, dan dia ada kekuatan dari segi ketenteraan. Okay, so ini 4 strategi. Okay tak sampai sini? Tengok apa lagi? Ada lagi. Boleh? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay boleh ya.